bawah 18 tahun perempuan ini. Pengadil perlawanan hari ini ialah Fong Kiang Am daripada Pulau Pinang, manakala pembantu pengadil ialah Chan Hai Peng. Dan bersama saya untuk memberikan ulasan pada perlawanan ini adalah bekas ataupun masih lagi sebenarnya beraksi, itu Muhammad Syakirin Ibrahim, bekas juara kebangsaan sebanyak 2 kali pada tahun 2008 dan 2009. Dan bagaimana Syakirin melihat ataupun jangkaan pada perlawanan bagi kategori yang lebih senior, bawah 18 tahun perempuan yang akan dapat kita saksikan sebentar lagi? Bagi saya mungkin Lee Royu ada banyak kelebihan disebabkan dia banyak pengalaman berlatih bersama pemain senior. Dan inilah laluan bawah 18 tahun untuk laluan ke akhir apabila pemain Selangor ini iaitu Lee Royu menewaskan Lee Royu yang telah pun menewaskan Alisa Wong juga daripada Selangor pada peringkat skor akhir dengan kemenangan 4-3, manakala rakan sepasukan Chua Wen Zhen juga turut menewaskan seorang lagi pemain Selangor iaitu Lim An dengan keputusan 4-0. Mereka bertemu dalam perlawanan akhir. Kesemua pemain Selangor menguasai acara separuh akhir. Pengadil bertugas hari ini yang dapat kita lihat ialah Fong Kiang Ang, pengadil daripada Pulau Pinang, manakala pembantu pengadil perlawanan hari ini ialah Chang Hia Peng. Perlawanan baru saja bermula, akan dimulakan sebentar lagi. Seperti kata Syakirin, kemungkinan Lee Royu mempunyai kelebihan. Sesamalah kita saksikan. Baru saja bermula servis yang dilakukan oleh Lee Royu yang berjersey biru untuk mata yang pertama, 1-0. Inilah pemain daripada Selangor yang akan juga mewakili Malaysia sebenarnya ke kejuaraan remaja Asia Tenggara di Indonesia pada 1 hingga 5 Jun ini. Begitu juga dengan rakan sepasukan Chua Wen Zhen yang sedang dihadapi oleh Lee Royu juga akan mewakili Malaysia ke kejuaraan Pimpong Remaja Asia Tenggara pada 1 Jun ini di Jakarta, Indonesia. Bagaimana Syakirin melihat aksi kedua pemain yang sudah pun biasa bertemu di antara satu sama lain ini? Saya menjangkakan perlawanan yang semakin hebat lah, sebab dua-dua pemain ni dah biasa berlatih bersama-sama, so mereka pun tahu bola yang masing-masing kena. Dan dapat kita lihat pantas satu forehand drive yang cuba dilakukan oleh Lee Royu tadi yang terkeluar. 3 sama. Mata lagi kepada pemain Selangor ini. Lee Royu adalah juara maju sukan sekolah-sekolah Malaysia baru-baru ini dalam acara persorangan. 3-4. Kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh Chua Wen Zhen. Mata kepada Chua Wen Zhen. Pemain Selangor kita dapat lihat ulang tayang satu servis yang sukar, bola spin ya, Syakirin. Bola side spin ke apa? Side spin ya, yang menyukarkan Lee Royu. Pemain ini yang merupakan naik juara pada tahun lalu. Walaupun baru berusia 16 tahun, dia kini beraksi bagi kategori bawah 18 tahun. Manakala Lee Royu sudah pun berusia 17 tahun. Kita dapat lihat kedua-dua pemain ini. Pada tahun 2012 ini juga mereka bertemu dalam perlawanan akhir Pimpong kejuaraan sukan sekolah-sekolah Malaysia, dan kini mereka bertemu lagi dalam kejuaraan Pimpong Remaja Kebangsaan. 5-6. Bagaimana Syakirin melihat permainan yang agak perlahan daripada kedua pemain ini?
Mungkin saya rasa mereka pun agak macam takut pada, sebab mereka pun masing-masing pemain yang menyerang masalah tidak kurang pada pertahanan. So mereka mungkin berhati-hati semasa bermain ni. Satu perlawanan yang kedudukan kita dapat lihat rapat dekat saja, dan itu satu lagi pukulan menarik yang dilakukan oleh Lee Royu. Satu forehand smash yang di tepi gelanggang. 6-8. Untuk sekarang ini kedudukan sudah 6-8 ataupun 8-6. Chua Wen-Zhen berada di depan pada ketika ini. 9-6. Sudah semakin hampir untuk memenangi game yang pertama ini. 8-7 sebenarnya. 8 sama. Sudah 8 sama. Kedudukan semakin rapat di antara kedua-dua pemain Selangor ini. Kesilapan dilakukan oleh Lee Royu. Sembilan 8. sama. Mata sudah pun terikat 9 sama. Kali ini sedikit kuat pukulan yang dilakukan oleh Chua Wen-Zhen. Mata akhir yang dicari oleh Lee Royu. Dan itulah dia kemenangan pada bukan Lee Royu mencatat mata sebenarnya. Pemain ini yang memakai jersey warna biru adalah Chua Wen-Zhen. Dan mata yang ke-11 kepada Lee Royu. Chua Wen-Zhen melakukan servis pada kedudukan 10-11. Dan itulah dia kemenangan kepada Lee Royu daripada Selangor yang menewaskan rakan sepasukan Chua Wen-Zhen dengan kedudukan pada game yang pertama ini 12-10. Bagaimana Syakirin melihat perlawanan yang tidaklah banyak bezanya di antara kedua-dua pemain ini? Ya. Saya rasa mereka mungkin dah faham bola masing-masing. So mereka punya kekuatan pun dah tahu masing-masing punya kekuatan. Mereka, saya jangkakan agak sukar lah mereka nak membunuh satu-satu bola tu dengan senang, mudah, ya? Dengan mudah. Itu yang saya jangkakan. Dan mereka juga mungkin kerana Selangor sebenarnya menguasai sepenuhnya bagi kategori wanita bawah 18 tahun ini, dan mereka menguasai 4 tempat separuh akhir. Dan sudah pastilah permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain ini agak berhati-hati yang dapat kita lihat sebentar tadi. Apapun dia diharapkan mereka dapat mempamerkan permainan yang semakin menarik pada game yang kedua nanti. Saya pun harapkan game yang kedua ni akan tambah menarik. Servis dilakukan oleh Chua Wen-Zhen. Game yang kedua. 1-0. Terkandas pukulan balas yang dilakukan oleh Lee Royu. 0-2. Bagaimana dengan prestasi pemain-pemain lain, Syakirin, dalam kejuaraan bawah 18 perempuan ini? Dari hari kedua saya datang sini melihat, saya lihat mereka punya prestasi semua agak memuaskan. Tidak ada yang kata jatuh langsung, tak adalah, semua agak memuaskan. Dan apakah
tidak ada pasukan lain yang mampu menggugat kekuatan Selangor dalam acara bagi kategori bawah 18 perempuan ini, Syakirin. Buat masa ni saya rasa susah lah sebab tengok kalau prestasi pemain-pemain Selangor ni agak tinggi juga dia punya standard dia. Kita dapat lihat bagaimana satu smash yang dilakukan oleh pemain Selangor Leroyu ini yang kita dapat lihat begitu pantas, permainan begitu tajam dan begitu rendah bola yang dipukul oleh kedua-dua pemain ini. Itu bezanya pemain antara pemain lelaki dengan pemain perempuan. Pemain perempuan dia banyak bermain pantas di depan meja. Lelaki banyak menggunakan tenaga dia. Itu yang beza. Itu yang dapat kita lihat sekarang ni, kedudukan mata yang 4-2 perolehi oleh Chua Wan Zhen, tetapi dia melakukan kesilapan. Satu forehand smash yang dilakukan oleh Leroyu yang tidak dapat dikembalikan oleh Chua Wan Zhen, dan kuat pula kali ini tolakan yang dilakukan oleh Leroyu. Mata yang kelima untuk Chua Wan Zhen. Kesilapan daripada Chua Wan Zhen. Apa kesilapan yang dilakukan oleh pemain ini, Syakirin? Kesilapan dia mungkin yang pertama sekali mengambil servis lah. Kita kena tahu macam mana nak mengambil servis pihak lawan. Itu yang paling penting sekali. Melalui terutama spin ball yang maksudnya dia punya apa pihak lawan, servis yang digunakan itu yang kita kena perhatikan betul-betul lah. Dari situ mulanya kita nak serang atau kita nak bertahan. Ya, kedudukan sekarang ini sudah pun Chua Wan Zhen pula mendahului sekarang ini 7-4 mengatasi Leroyu. Walaupun Leroyu tadi memenangi game yang pertama dalam satu pertarungan yang sengit, tetapi akhirnya dapat menewaskan Chua Wan Zhen 12-10. Kesilapan daripada Chua Wan Zhen. Tetapi pemain-pemain wanita ini kurang tidak banyak spin, ya. Syakirin, mungkin agak mungkin peluang akhir antara pemain Selangor ni mungkin agak suram sikit sebab dua-dua pemain Selangor kan. Itu yang agak nampak seperti kurang agresif, ya. Mereka bermain dalam keadaan yang berhati-hati. Tetapi kedua-duanya menunjukkan skill permainan yang tinggi kalau dapat kita lihat. 9-5. Sudah pun 8-5 untuk Chua Wan Zhen. Tewas dalam game yang pertama tadi 10-12. Satu lagi kesilapan. Backhand yang terlalu rendah. Wah, itu dia satu return pantas ataupun quick return tadi daripada Leroyu, ya. Syakirin yang terkandas jaring. Mata penamat untuk Chua Wan Zhen, tapi masih lagi belum berakhir game yang kedua ini. Mata yang ketujuh untuk Leroyu. Dan itulah dia kemenangan kepada Chua Wan Zhen dengan keputusan 11-7 pada game yang kedua, dan seterusnya mengikat kedudukan sekarang ini 1-1. Perlawanan di antara dua pemain Selangor, Chua Wan Zhen yang menentang rakan senegeri Leroyu, yang mana pada game yang pertama tadi Chua Wan Zhen tewas 10-12, tetapi dia merampas game yang kedua dengan kemenangan 11-7. Bagaimana Syakirin overall ataupun secara keseluruhan setakat perlawanan game yang kedua ini? Keseluruhannya nampak Chua Wan Zhen ni pada set yang kedua dia lebih
faham bola Leroyu lah. Dan sekarang untuk set kedua ni Leroyu pula yang dah semakin jatuh dan semakin down. Harap set yang ketiga ni dia dapat kembali balik lah untuk beri saingan yang sengit untuk pada Chua Wen-Seng. Apakah dari segi objektifnya untuk melahirkan pemain remaja kebangsaan sudah dapat Syakirin lihat dengan jelas pada edisi yang ke-32 ini? Bagi saya ada nampak peningkatan sebab mungkin kita perlukan pendedahan yang lebih di pertandingan-pertandingan luar. Dari situ kita boleh dapat peningkatan dari pemain-pemain pelapis ni. Standard kita di peringkat Asia Tenggara bagi kategori remaja bagaimana Syakirin? Di standard kita di Asia Tenggara untuk remaja ni saya rasa boleh dikatakan kita agak kuat juga. Kita mungkin boleh standing dengan kuasa pimpong Asia Tenggara seperti Singapura ya, Syakirin. Tapi perlawanan game yang kedua game yang ketiga sudah pun bermula dengan kedudukan pada ketika ini 2-0 Lee Royu, pemain pilihan pertama Selangor bagi bawah 18 tahun ini. Manakala Chua Wen-Seng selaku pemain keempat terbaik Selangor dalam pasukan Selangor ke kejuaraan badminton remaja kebangsaan di Arena Sport Majlis Olimpik Malaysia ini. 1-3. Selangor sudah pun menjuarai bagi acara berpasukan wanita bawah 18 tahun, begitu juga dengan berpasukan lelaki bawah 18 tahun. Net. Kesilapan yang dilaku cuba bermain lebih agresif kali ini. Syakirin, bagaimana kedudukan sekarang ini? Kita lihat sudah 4-1. Leroyu dia perlu cari satu jalan macam mana nak mengatasi Chua Wen-Seng ni. Sebab dari sini saya tengok Leroyu pun banyak buat kesilapan dari segi mengambil servis dan serangan. Itu yang paling tu yang saya nampak. Pemain yang beraksi bagi kategori bawah 18 tahun. Tapi kali ini kita dapat lihat satu serangan body attack yang dilakukan oleh Lee Royu, memberikan pemain ini sekarang ini kedudukan 5-2. Terlalu kuat, keluar gelanggang satu forehand smash yang dilakukan oleh Chua Wen-Seng. 3-5 untuk Lee Royu. Kesilapan lagi daripada Lee Royu. Apakah ada kegopohan di situ, Syakirin? Ya, saya nampak kegopohan daripada Lee Royu. Mungkin dia pun tak bersedia untuk bola yang seterusnya, saya nampak. 3-6, tetapi sedikit kuat pukulan daripada Chua Wen-Seng yang cuba melakukan asakan ataupun pukulan ke arah badan tadi. Mata yang ke-7 untuk Chua Wen-Seng. Banyak juga kesilapan yang dilakukan oleh Lee Royu pada game yang ketiga ini. Kali ini baik pukulan forehand smash, return yang pantas diambil oleh Lee Royu untuk mendapatkan mata. 5-7. Apakah perlawanan boleh berlanjutan hingga ke game yang ke-7, Syakirin? Kalau jika Lee Royu dapat bermain dengan baik, saya rasa ada berlanjutan sampai ke game yang ke-7. Mata begitu rapat pada game yang ketiga ini. 7-6, 6-7, 6-8. Kesilapan dilakukan oleh Lee Royu, memberikan mata kepada Chua Wen-Seng. Sudah pastilah Chua Wen-Seng ingin muncul juara, kerana dia sebenarnya antara Lee Royu yang sebenarnya lebih diberikan harapan
untuk menjuarai bawah 18 tahun kejuaraan remaja pimpong remaja kebangsaan ini. Kesilapan sudah 8 sama. Beberapa mata mudah, 3 mata mudah diberikan oleh Chow Wen Zhen kepada Lee Royu Syakirin. Ya, kita dalam ping-pong ni kita kena tahu dia punya kekuatan bola tu, dia punya spin macam mana, itu yang paling penting dalam ping-pong. Satu lagi pukulan yang menarik yang tidak dapat dikembalikan oleh Chow Wen Zhen. Mata yang ke-9 untuk Lee Royu. 2 mata lagi untuk menamatkan perlawanan ini. Kembali terikat 9 sama. Mengulangi perlawanan game yang pertama tadi berakhir dengan keputusan 12-10. Agak sengit pada permainan game yang ketiga. Satu push yang diikuti dengan satu forehand smash, tetapi terkeluar daripada Lee Royu. Mata yang ke-10 untuk Chow Wen Zhen. Apa yang saya nampak sekarang, Chow Wen Zhen lebih bersemangat dari Lee Royu. Kesilapan pula daripada Chow Wen Zhen. Kembali terikat 10 sama. Satu permainan yang berhati-hati, tetapi seakan-akan begitu sengit perlawanan ini. Tetapi kesilapan sebenarnya banyak yang dilakukan, menjadikan kedudukan mata yang begitu rapat, saya kira. Ya. 11-10 kepada Chow Wen Zhen. Dia mempunyai peluang untuk memenangi game yang ketiga ini. Sudah saya katakan. Kembali terikat 11 sama. Kita lihat ulang tayang, terlalu kuat return yang dilakukan, backhand return ataupun backhand drive yang dilakukan oleh Chow Wen Zhen tadi. 11 sama. Pantas daripada Lee Royu. Satu point smash yang tidak dapat dikembalikan oleh Chow Wen Zhen. Satu mata diperlukan oleh Lee Royu, tetapi dia melakukan kesilapan. Lee Royu banyak kesilapan dari segi forehand drive dia, itu yang saya nampak dari tadi. Forehand drive dia banyak buat kesilapan sekarang. Selalu terkeluar ya, Syakir. Nah, ya. Kesilapan pula. Chow Wen Zhen saling melakukan kesilapan kerana terlalu berhati-hati sekarang ini. Peluang untuk Lee Royu mendapatkan satu mata bagi memenangi game yang ketiga ini. Dia pula melakukan satu backhand drive yang terkuat lagi. 13 sama. Kali ini berjaya untuk mendapat mata yang ke-14. Peluang kepada Lee Royu untuk memenangi game yang ketiga. Dan itulah dia kemenangan kepada Lee Royu dari Selangor dengan keputusan 15-13, sekaligus menjadikan kedudukan sekarang ini pemain Selangor Lee Royu menoleh rakan senegeri Chow Wen Zhen apabila memenangi game yang pertama 12-10, tetapi tewas game yang kedua 7-11 dan kemudiannya bangkit untuk memenangi game yang ketiga dengan 15-13, sekaligus kini mendahului 2-1 dalam perlawanan akhir persorangan perempuan bawah 18 tahun kejuaraan pimpong remaja kebangsaan edisi yang ke-32. Bagaimana Syakirin secara keseluruhan, ada peningkatan ataupun adakah
corak permainan ataupun mutu permainan kedua-dua pemain ini sama saja? Saya tengok kedua pemain ni sama aja, cuma kelebihan nampak kepada Chua Wen Zhen sebab dia banyak menekan lebih kepada Lee Ro Yu ni. So sekarang ni nampak Lee Ro Yu nampak slow sikit. Dia jadi sebab Chua Wen Zhen lebih agresif dari dia sekarang ni. Ya, dan kalau berdasarkan kepada pengalaman, Lee Ro Yu jauh lebih berpengalaman daripada Chua Wen Zhen. Ya, saya. Dan kita lihat pantas dia melakukan satu smash di depan jaring tadi daripada Chua Wen Zhen. Tapi kali ini terlalu kuat pula, terkena jaring dan melantun keluar. Selangor melupakan juara keseluruhan kejohanan Pimpon Remaja Kebangsaan pada 2011 dan peluang cerah Syakirin untuk Selangor menguasai juara keseluruhan 2012. Ya, sudah pasti. Itu memang sudah pasti. Peluang sudah pasti ya. Kita melihat dua kemenangan dalam acara bawah 18 tahun berpasukan lelaki dan wanita, dan kemudiannya sebentar tadi dalam acara bawah 15 tahun wanita Selangor telah pun unggul sebagai juara. Dan ini satu lagi kejuaraan untuk Selangor, dan menanti juga pada acara bawah 18 tahun lelaki di mana seorang lagi wakil Selangor akan turun menentang wakil Kedah iaitu Fu Dan Lee, akan turun menentang Muhammad Ashraf Haikal bin Rizal dari Kedah dalam acara akhir persorangan lelaki. Tiga-dua pada game yang keempat. Cantik kali ini kita dapat lihat melalui gerakan kaki juga yang ditunjukkan oleh Lee Ro Yu mengikat kedudukan 3 sama. Bagaimana Syakirin kesilapan yang dilakukan oleh Chua Wen Zhen? Saya lihat semua sekarang Chua Wen Zhen pun dia agak banyak buat kesilapan. Mungkin sebab dia pun terlalu memikirkan untuk mendapatkan mata kemenangan. Mungkin itu membuatkan dia rasa agak banyak buat kesilapan di situ. Kedudukan terikat 4 sama, satu perlawanan yang sengit di antara dua wakil Selangor ini pada perlawanan akhir acara perserangan perempuan bawah 18 tahun. Chua Wen Zhen lagi banyak agresif dari Lee Ro Yu sekarang. Dia agresif tetapi kesilapan. Itu yang tidak dapat dielakkan oleh pemain. Corak permainan Chua Wen Zhen lebih menarik kalau dapat saya lihat. Dan mereka berbalas-balas serangan, berbalas-balas smash yang ditunjukkan oleh kedua pemain, yang menggembirakan sebahagian penyokong ataupun penonton yang berada di arena sport, di Sport Arena di Majlis Olimpik Malaysia ini. Itulah corak permainan yang ingin disaksikan sebenarnya oleh para penonton, Syakirin. Ya, pasti itu memang ditunggu-tunggukan oleh minat-minat pingpong. Bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Serangan, bukannya bertahan. Bertahan juga menarik, tetapi corak permainan serangan dengan kombinasi pertahanan yang mantap, itu yang ingin disaksikan dalam permainan pingpong ini. Kedudukan mata yang begitu rapat sekali. 6-7, 7-6. Kita lihat satu forehand drive dengan rentak kaki yang ditunjukkan ataupun dengan diiringi semangat daripada Lee Ro Yu, Syakirin. Satu pukulan yang tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Satu rally yang menarik. Itu
dia satu permainan yang semakin menarik. Aksi-aksi beginilah yang kita harapkan. Inilah perlawanan akhir yang ditunjukkan oleh dua pemain yang berkualiti, Lee Royu dan juga Chow Wen Zhen dari Selangor. Tetapi tidak dapat juga Chow Wen Zhen untuk mengembalikan pukulan terakhir daripada Lee Royu tadi. Ketinggalan satu mata di belakang. Inilah pemain Selangor, Chow Wen Zhen. Dia turut mendapat tempat untuk mewakili remaja Malaysia pada kejuaraan pingpong remaja Asia Tenggara yang akan berlangsung pada 1 hingga 5 Jun ini di Indonesia. Kedua-dua pemain Selangor ini akan mengibarkan bendera Malaysia dalam kejuaraan remaja, dan pencapaian pemain remaja Malaysia dalam kejuaraan remaja Asia Tenggara ini pada 2011 kita memenangi beberapa pingat gangsa sebenarnya, Syakirin. Ya, beberapa pingat gangsa dalam acara double dan berpasukan wanita. Dan kita harapkan dengan peningkatan prestasi pemain-pemain yang ditunjukkan pada kejuaraan pingpong remaja kebangsaan edisi ke-32 ini, mereka akan dapat mencatatkan kejayaan yang lebih baik nanti. 8-7. Itu kita dapat lihat satu point smash yang dilakukan ke arah badan Chow Wen Zhen, memberikan Lee Royu mata yang ke-9. Servis oleh Chow Wen Zhen. 10-7. Mata akhir dicari oleh Lee Royu untuk memenangi game yang keempat ini. Lee Royu nampak semakin bersemangat sekarang. Sudah dapat keyakinan setelah memenangi game yang ketiga tadi. Dan itulah dia kemenangan kepada Lee Royu mengatasi Chow Wen Zhen dengan keputusan 11-7 pada game yang keempat. Sekaligus kini dia Lee Royu mendahului Chow Wen Zhen dengan 3-1 dan hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul juara bagi kategori bawah 18 tahun perempuan kejuaraan pingpong remaja kebangsaan. Inilah keputusan perlawanan setakat ini pada game yang keempat yang membabitkan dua pemain Selangor. Bagaimana Syakirin melihat apakah perlawanan game kelima ini juga akan menjadi milik Lee Royu? Berdasarkan apa yang saya tengok pada game yang keempat ni, jika Royu bermain dengan kurang kesilapan dan juga kurang bagus mengambil dari segi servis dia, saya rasa Royu ada peluang untuk menang set keempat ni. Perlawanan saudara sedang menyaksikan kejuaraan pingpong remaja kebangsaan ke-32. Game yang kelima baru saja bermula. Perlawanan di antara dua wakil Selangor untuk penentuan juara bagi kategori bawah 18 tahun perempuan. Kita dapat lihat kali ini kesilapan yang dilakukan oleh Lee Royu memberikan Chow Wen Zhen kena medali 2-0 pada game yang kelima ini. 2-1. Mata lagi untuk Lee Royu mengikat kedudukan 2 sama. Apakah Syakirin melihat corak permainan kedua-dua pemain remaja Malaysia ni setanding dengan pemain-pemain yang berada ataupun pemain yang mengungguli pingpong remaja di Asia Tenggara ini? Saya rasa memang nampak agak kalau dibandingkan dengan ni memang agak lebih kurang, standardnya lebih kurang saya rasa. Untuk perempuan, saya rasa Malaysia boleh memberi saingan yang sengit di kejuaraan Asia Tenggara nanti. Bagaimana dengan lelaki pula? Lelaki kita bagi untuk lelaki punya standard
saya belum nampak lagi yang kata standard tu tinggi, tapi insyaAllah kalau mereka bermain dengan bagus, saya rasa tak ada masalah untuk jumpa bola pada di kejohanan Asia Tenggara ini. Ya, Syakirin, kita tumpukan game yang kelima ini kerana kedudukan kita dapat lihat peringkat awal sememang begitu rapat. Perlawanan di antara dua wakil Selangor ini. Selangor menguasai kejohanan pimpong sekali lagi. Selangor menguasai kejohanan pimpong remaja kebangsaan ini pada edisi 2012 ini. Pada 2011 dulu juga Selangor menjuarai kategori bawah 17 tahun perempuan, dan kemudiannya menguasai acara bawah 15 tahun lelaki dan perempuan, menunjukkan betapa Selangor sebenarnya sebuah pasukan yang mempunyai pemain-pemain pimpong yang hebat di peringkat remaja ini. Lima-4, Leroyu ketinggalan satu mata, sudah pun dapat menyamakan kedudukan. Kita dapat lihat pantas satu pukulan yang dilakukan oleh Leroyu tadi, Syakirin. Itu dinamakan pukulan counter spin. Pukulan counter spin yang masuk ke gelanggang, ya. Ya. Sekali lagi dia cuba melakukan pukulan yang sama, tetapi kali ini terkeluar. Kedudukan sekarang ini Leroyu mendali 76. Semakin hampir pemain ini. Dia sudah pastilah ingin menamatkan permainan dengan cepat, kerana kini sedang mendahului 3-1. 8-6. Kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Chua Wen-Zhen. Apakah dia akan terpaksa berpuas hati selaku naib juara saja kepada Leroyu ini? Sudah 9-6, 2 mata lagi diperlukan oleh Leroyu. Ada kejuaraan bawah 18 tahun Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia, dia juga tewas kepada Leroyu. Dan mata yang ke-10, satu mata saja lagi yang diperlukan oleh Leroyu untuk memenangi perlawanan ini dan seterusnya muncul juara. Dan itulah dia kemenangan kepada Leroyu apabila memenangi game yang kelima dengan keputusan 11-6. Sekaligus menyaksikan pemain Selangor ini, Leroyu, menewaskan